واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk kita melihat kepada bahagian yang ketiga, blok yang ketiga pada halaman yang ke-66, 3 ayat, iaitu ayat yang ke-129, 130, 131, 132, 4 ayat Ustaz ya, bersama Ustaz Tirmizi hari ini. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Safah, apa khabar? Alhamdulillah Salim. 4 ayat, ingatkan 3 ayat tadi tersilap kira. Macam tiga nampak. Macam 3. Dan alhamdulillah bagi tuan-tuan yang berada di rumah terus ceria gembira bersama Al-Quran. Kita doakan kita mendapat hadiah demi hadiah daripada hidayah Allah, kerana Al-Quran ini adalah satu anugerah ya, sebagai satu hibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya ialah kita kena buka pada setiap hari agar hadiah itu dapat dimaknai. Kita mulakan dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi 4 ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-129, keagungan, kebesaran dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 130, seruan meninggalkan muamalah yang berunsurkan riba. Manakala pada ayat 131 hingga ayat 132, peringatan agar memelihara diri daripada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita baca ayat 129 hingga 132 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat meneruskan lagi pengajian kita dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infaq ayat 129 hingga 132. Sama-sama kita mulakan dengan bacaan, sama-sama kita hayati, kita dengar dengan betul-betul, kita semak, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan yang banyak daripada ayat yang kita baca dan tadabbur pada hari ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 129 hingga 132 menyambung kepada peringatan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita, laisa laka minal amr, pada ayat 128 yang kita bincangkan semalam, iaitu tidak ada segala urusan kemenangan tentang hidayah, keampunan, azab, semuanya itu adalah datang daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak layak bagi seorang hamba termasuk seorang insan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menentukannya. Dan ini perkara penting sehingga kan Allah beritahu pada ayat 129, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebenarnya apa sahaja yang di langit, yang berada di bumi ini, semuanya adalah milik kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya apa? Allah yang berkuasa untuk membawa seseorang itu kepada keampunan, yaghfiru liman yasha, dan juga membiarkan seseorang itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berkuasa. Jadi kita tak berkuasa untuk menentukannya ataupun kita memilih pula kan, yang ini tak ada harapan, yang ini saya nak doakan kehancuran, yang dia ni ada harapan. Tak. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan bila Allah menyatakan yaghfiru liman yasha, Allah memberikan penekanan bila Allah berkuasa pada segala-gala langit dan bumi ini, Allah memberi penekanan pada yaghfiru liman yasha, Allah terus mengampunkan pada siapa yang dikehendaki. Caranya macam mana? Allah berikan pimpin pada hidayah. Orang ni mungkin memang bermusuh betul kepada Nabi, seperti Abu Sufyan, 13 tahun di Mekah, kemudian sekitar 8 tahun di Madinah Nabi berada di sana, bermusuh, tetapi bila Allah meletakkan hidayah, memimpin hidayah itu tandanya Allah sedang nak mengampunkan kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi dalam masa yang sama, Allah boleh biarkan kepada kita semua, kita minta Allah jauhkan, Allah boleh biarkan kepada sesiapa untuk uruskan diri sendiri, dengan kezaliman, dengan kejahilan yang ada, sehingga kan orang itu makin lama makin dekat dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini pelajaran yang besar untuk kita bahawa sebenarnya apabila Allah memberi peluang kepada kita untuk makin dekat, sebenarnya Allah ingin menawarkan keampunan kepada kita. Dan apabila kita melihat orang lain, jangan kita memandang sinis walaupun orang itu berdosa, bermaksiat, hatta kepada orang yang bukan Islam, masih lagi sebenarnya Allah menawarkan hidayah dan ia akan dipimpin suatu hari nanti. Inilah semangat yang dibawakan kepada tentera yang ingin pergi ke Uhud, Ustaz, Biasanya tentera ini kalau nak pergi sana dipandang dengan rasa bengis, rasa pemarah dan sebagainya, tetapi dalam hati umat Islam ini ke medan perang bukan kerana benci, tetapi kerana tasbiru wa tattaqu. Dan kalau orang yang di sebelah sana juga bertakwa pada Allah, kita berdamai. Kita tidak akan berperang, kerana perang itu bukanlah satu-satunya cara untuk Islam tersebar. Islam tidak tersebar dengan perang, Islam tersebar dengan hujah, dengan ilmu, dengan kasih sayang, dan kalau perlu pun berperang adalah untuk mempertahankan sesebuah negeri ataupun negara. Baik. Di hujung ayat 129 Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim, sebagai satu penekanan bahawa Allah inilah yang Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kita kena bezakan Ustaz, ghafur dia dalam isim mubalaghah dalam bahasa Arab ni, maksudnya ia bukanlah maksudnya sentiasa ada pada setiap masa. Ada masa Allah tidak berikan keampunan, datanglah azab. Tapi ada masa Allah berikan keampunan, maka kita akan selamat. Jadi kalau sesiapa saja dapat keampunan, dia terjauh daripada azab. Dan siapa yang dapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dia tidak mendapat keampunan. Itu sebabnya mengapa dalam hidup kita, Rabbighfirli warhamni, kita baca dalam antara dua sujud, kita istighfar banyak pada setiap hari selepas solat kita, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita nak menjemput lawan kepada azab, bukannya kebahagiaan tetapi keampunan. Dapat saja keampunan, semua passwordnya Ustaz. Dapat bahagia, dapat berkat, dapat macam-macam. Yang salah satunya Allah berikan keampunan. Dan di hujung itu Allah menyatakan Rahim. Rahim ini bersifat setiap masa. Itu sebabnya kalau orang-orang yang beriman, dia sentiasa ada rasa kasih sayang, walaupun di medan perang. Tetapi Ghafur nak mengampunkan tak bolehlah kan. Waktu perang saya ampunkan awak, tak adalah. Waktu itu pasal Ghafur bukan dalam bentuk yang
constant, bukan dalam bentuk yang constant. Jadi ada masa tanda kasih sayang Allah itu Allah ampunkan, ada masa Allah azab. Kalau umat Islam ada masa dia berkasih sayang, tapi ada masa di medan perang dia tebas je lah kan kepada kepala orang yang bermusuh tersebut. Tapi kalau di luar perang, kalau orang itu berdamai dan ingin mencari Islam, maka dengan rasa kasih sayang itulah caranya. Dan itu sebabnya dalam kehidupan sebagai seorang ibu ayah kan, dia sayang-sayang juga tapi ada masa marah-marah juga kan. Kena tegur, jangan main tepi longkang contohnya kan. Bukan itu tanda tak sayang. Rahimnya ada, tetapi kenalah menunjukkan beberapa tindakan yang sesuai untuk kasih sayang. Kalau dia kata nahlah nak, kerana kasih sayang nahlah ambil pisau kan, buatlah apa saja, mak memang okey pasal mak memang penyayang. Itu bukan mak penyayang, itu mak yang kurang ilmu penyayang yang sebenar-benarnya datang daripada Tuhan, daripada Allah SWT. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk melihat mengapa tiba-tiba selepas ayat ini bercerita berkaitan dengan riba. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada 4 ayat daripada halaman yang ke-66 untuk sama-sama kita melihat bagaimana Allah memberikan semangat kepada tentera Uhud. Dalam masa yang sama, tentera-tentera yang ingin bergerak ke Uhud itu ada pelbagai latar belakang dan musuh juga mempunyai pelbagai latar belakang, dan Allah menegaskan bahawa ketentuan mereka menerima taubat ataupun tidak itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan bagi umat Islam yang berada dalam perjuangan itu adalah untuk tasbiru wa tattaqu, itu sahaja. Bukannya untuk menentukan bahawa orang ini ada harapan ke, tak bertaubat ke, musuh selama-lamanya. Semua itu jangan dikeluarkan. Kerana apa? Kerana itu sudah tentunya melangkau kepada tugas sebagai seorang hamba, dan Allah tegaskan bahawa Allah pemilik segala langit dan bumi, Allah yang berhak menentukan segala-galanya, dan Allah boleh memimpin setiap insan, setiap makhluk untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada syarat dalam perjuangan ini ialah benar-benar bersih menuju Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah memberi kemenangan. Apakah panduan ataupun apakah teguran Allah untuk memastikan perjuangan itu bersih? Ayat 130 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, kita baca ayat 130, katakan Surah Fas, kenapa selepas ayat ini tiba-tiba tentang ayat riba. Maka saya pun nak tahu, tuan-tuan pun sudah pasti nak tahu. Kita dengar terlebih dahulu apakah struktur bunyi ayat ini. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan daripada riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu berjaya. Inilah peringatan kepada umat-umat Islam, kepada umat Islam orang-orang yang beriman, iaitu apabila melihat kepada perang Uhud, tentera musyrik itu menggunakan dana daripada sumber yang tidak semestinya halal. Salah satunya adalah riba. Dan Allah mengingatkan kepada orang yang beriman kerana mereka sudah pernah bertransaksi sebelum ini dengan riba, ya, bercampur-campur di situ. Maka ketika mereka diminta untuk berinfak kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengingatkan la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kamu makan riba yang berlipat kali ganda. Jadi ini menceritakan bahawa sebenarnya kalau nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sumber makanan kita kena halal, Ustaz. Sumber makanan kita halal, dan kita bercakap sekarang ni pasal perang, apa kaitan makan pula kan? Saya makan sebelum perang kan. Bila dah masuk perang tu, bila masuk perang itu, bila kita gunakan dalam perjuangan kita itu wang ataupun sumber yang tidak halal, ya, salah satunya adalah contohnya gaji tidak halal, mencuri, merompak, dan salah satu yang paling tinggi yang menjadi dosa besar ialah riba itu sendiri. Ya, apabila seseorang itu berjual beli, kalau kita tengok orang di Mekah, Ustaz, ya, mereka jual beli, dia bagi hutang contohnya, ya. Dia bagi hutang, bila orang itu kena bayar hutang pada minggu depan, dan kalau dia lambat bayar hutang, tambah contohnya 10 dinar contohnya, ataupun 10 dirham. Lambat lagi, tambah lagi. Lambat lagi, tambah lagi. Itu yang diistilahkan sebagai ar-riba adhafan mudha'afah. Dia bertimpa-timpa. Ya, kalau bayar rumah tu saatnya, lambat je dia tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Maka itu dinamakan sebagai adhafan mudha'afah. Maka itu adalah dosa besar, walaupun dia kata saya bayar rumah kan, saya jual saya beli TV kan,
guna riba. Bukan saya makan TV pun. Dia kata kan. Masalahnya ialah apabila dia menyokong sistem riba, maka dia juga terlibat dengan riba. Selain daripada bisnesnya, memanglah dia jual TV pakai duit. Duit memang duit. Begitu Ustaz kan? Tapi duit itu adalah sumber yang tidak halal, maka itu akan memberi kesan kepada perjuangan. Dan dalam perang Badar, mereka kalah. Dalam perang Uhud sebenarnya round pertama kalah kerana salah satu daripada sebabnya sumber dana bagi orang musyrik itu adalah tidak halal dan bagi umat Islam halal. Cuma pada round kedua kalah Ustaz umat Islam ini kerana apa? Kerana dari segi struktur organisasi, bila ada pihak ataupun sahabat yang diletakkan di Jabal Ruman, tempat untuk memanah, lari daripada medan, maka itu menyebabkan kekalahan dalam perang Uhud. Pelajaran untuk kita ialah tempat kita kena jaga Ustaz kan. Buat kerja betul-betul dan jangan istilahnya kelabu mata, kelabu asap, kelabu mata kan. Maksudnya ialah tengok saja kat sana ada bonus, ada sesuatu yang lebih menggiurkan, lari daripada tugas asal, maka kesannya hancur sebuah organisasi dan selepas itu semuanya hilang, semuanya tidak berjaya. Jadi di situ di hujung itu Allah mengingatkan kepada kita wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ini adalah perkataan yang kita jumpa pada ayat 125, tasbiru wa tattaqu. Kadang-kadang kita sudah berusaha Ustaz dah bersabar, dah berjuang, tapi tak berjaya-berjaya lagi dalam projek membina keluarga, syarikat dan sebagainya. Salah satunya kerana takwa itu dipandang mudah. Pasal takwa ni dia kadang-kadang orang cakap masing-masing Ustaz kan. Nak sembahyang ke tak nak sembahyang, saya punya pasal lah kan. Yang penting saya buat kerja. Tasbiru betul, tetapi takwa itu kalau ianya tidak berlaku, tak nak sembahyang, saya rasakan saya dah buat kerja dekat tempat kerja, saya dah buat kerja, apa salah saya kan. Rupanya bila takwa hilang, maka hilang keberkatan dalam sesebuah organisasi tersebut. Dan inilah perkara yang ketua-ketua kena ingatkan kepada ahli organisasi. Solat kena jaga. Kemudian apa lagi? Kalau claim tu claim yang betul-betul, jangan over claim kan. Buat kerja sikit je tapi claim lebih, ataupun segala perkara yang tidak betul dielakkan, yang baik itu terus dicanang dan juga diamalkan. La'allakum tuflihun, agar kamu berjaya. Istilah tuflihun ini daripada perkataan falaha Ustaz Kita akan jumpa dalam surah 23, iaitu surah Al-Mu'minun. Bila Allah nyatakan qad aflahal mu'minun, falaha ini maksudnya ialah berjaya. Tapi kalau falah Ustaz, kalau hayya 'alal falah, jadi maksud apa Ustaz? Masuk lain dah tu. Mari jadi petani. Jadi petani Falah itu petani. Apa kaitan falah dengan falah? Petani ini dia sabar Ustaz. Dia letak biji benih, kemudian dia kambus, kemudian dia tunggu besok kan, kemudian ada petunas, dia gembira, kemudian siram lagi, sabar. Jadi orang yang nak berjaya ini dia kena step by step, langkah demi langkah, dan dia ada prosedurnya, dan dia membajainya, menyiramnya, dan dia menghargai setiap detik kepada kejayaan demi kejayaan sampailah keluar buah durian ataupun mangga yang ranum itu. Jadi ini pelajaran pada kita bahawa jangan ambil shortcut Ustaz. Orang ambil riba ni nak shortcut, nak kaya cepat. Nak kaya cepat. Kalau dia jual emas tu, kalau boleh hari ni beli, besok dah jadi jutawan. Besok dah pakai kereta besar. Jadi orang yang tak ikut kaedah falah, orang ini memang tidak mungkin berjaya. Dan ini peringatan Allah kepada kita semua. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu perkataannya ialah wattaqullah la'allakum tuflihun. Yang kita fokuskan adalah perkataan falaha, berjaya, beruntung. 40 kali disebut di dalam Al-Quran. Jadi kalau boleh tuan-tuan ambil masa kaji, minta ustaz-ustaz buat ceramah dekat masjid ke, 40 ayat berkaitan dengan kejayaan. Ada dalam surah Al-Ma'idah, ada dalam surah Al-Anfal, ada dalam surah Al-Hajj. Dan semua ayat-ayat ini perlu diberitahu kepada anak-anak kita Ustaz agar kita tak adalah kata kalau berjaya tu kalau dapat 8A 10A kan. Tapi sebenarnya ada 40 ayat falah di dalam Al-Quran. Kita kena faham 40 itu dan kena jadikan sebagai checklist kepada kita. Mari sama-sama sekali lagi kita baca ayat 130. Salah satu checklistnya, tema dalam kita beli barang apa-apa pun, dalam kita berbisnes, tidak ada riba, agar perjuangan keluarga dan organisasi kita selamat dunia akhirat. Bersama Ustaz Tir. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina
Surah Al-Nazim ayat 130 ini mengajar kepada kita psikologi mereka yang bersama riba ini. Kalau dalam surah Al-Baqarah mereka dirasuk syaitan, mereka ini akan jadi isti'jal, tergesa-gesa, semua benda nak cepat kaya, nak cepat berjaya, nak cepat. Tetapi bagi seorang petani tuflihun, dia sanggup sedikit demi sedikit secara organik untuk berjaya dunia akhirat. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Betul. Prof silakan bagi Baik. nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok. Dia isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Ya. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia ya. buka dia buka dengan Ya, isap ya, rokok. ya. Tapi ni dia tak buka dengan isap rokok. Dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Baik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah. Support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. Alhamdulillah, terima kasih pada semua para penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita dapat pengajaran yang begitu banyak tadi dan juga pencerahan demi pencerahan telah disampaikan oleh Fadil Ustaz Tuan Fazrul kita. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita letakkan garis panduan dalam kehidupan kita. Apabila kita melakukan sesuatu perkara dalam hidup kita, kita melihat ataupun kita seolah-olah berfatwakan ataupun tanya dalam hati kita. Kadang-kadang tidak perlu pun kita meminta pandangan. Ada part-part tu kita rasa kalau buat ini ada manfaat akhirat. Ada part yang kita buat, oh ni rasa jauh dengan akhirat ni.
maka ada perkara yang hati kita boleh menjawab persoalan-persoalan begitu. Ada kala-kalanya maka kita melihatlah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita hanya melihat pandangan manusia semata-mata. Kita bernikmat, mudah-mudahan roh kita, rohani kita kuat. Sebagaimana kita nak jasad kita cantik, muka kita sentiasa nampak lawa, comel, gebu dan sebagainya, tapi tak pernah kita fikir rohani kita adakah cantik, adakah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kadang-kadang gitulah, saya ni 2 minit je bahasa Kuala Lumpur keluar. Lepas tu the true colour keluar lah. Maksudnya tu perangai sebenar lah tu. Kan tobik dia bahasa-bahasa orang kampung dan sebagainya. Safas. Itulah susah juga. Itulah lidah kita Mudah-mudahan insya-Allah. Tapi baca Quran nasib baik tak keluar bahasa kampung. Tidak tobik habis lagu Dikir Barat susah juga. Okey. Baiklah, kita tengok sikit tentang ayat 129. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kita lihat paparan kita yang pertama. Memperkemaskan sebutan yaghfiru dan juga wa yu'adzibu dalam ayat 129. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Perkataan yaghfiru liman yasha. Perkataan yaghfiru liman yasha. Okey. Pertama ada huruf ghain yang mati. Kemudian ada huruf fa yang berbaris di bawah. Ra yang berbaris di hadapan yang kita kena baca dalam keadaan yang tafkhim, mufakham, baca dalam keadaan tebal. Yaghfiru liman yasha. 1, 2 mula. Yaghfiru liman yasha. Yaghfiru liman yasha. Yaghfiru liman yasha. Menjelaskan ra yang berbaris di depan. Pertama, jangan nampak ra tu mati. Jangan yaghfirli. Biar jelaskan ra tu yang berbaris di depan. Jangan ra tu dimatikan. Dan dibaris depankan dalam keadaan tebal. Imam kita, riwayat Imam Hafs an Asim membaca dengan tebal. Yaghfiru ru. Tak boleh baca yaghfiru liman. Itu nipis. Itu Imam Warash. Imam Warash dia baca yaghfiru liman yasha. Kita baca dengan keadaan yang tebal. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya, kalimah yang kedua wa yu'adzibu. Ada huruf wa baris atas, ya yang baris di depan, yu. Kemudian ada ain yang berbaris di atas. Kita dah tahu dah ain baris atas bunyi a. Pekerjaan di mana? Pekerjaan tengah halkum. Cuba sebut a. Tanpa menggerakkan sangat mulut, bukan dia dalam Okey. Isunya ialah sebelum tu ya berbaris di depan, huruf lidah. Ya berbaris di hadapan, yu. Maka mulut pun muncullah sebab ya bagi depan. Maka kesalahan boleh berlaku di sini, huruf ain itu ditukar menjadi waw. Wa yu. Dia nak lepaskan ain itu oleh kerana dia dah guna mulut dia ketika bagi depan. Yu, dia nak ambil ain di sini, ada pengaruh suara di bibir. Wa yu'adh. Dia campur dua ain dengan waw. Wa yu'adh. Kalau betul-betul wa yu'adzibu, boleh jadi. Kalau campur dia wa yu'adzibu. Jadi kita nak biar betul-betul solid bunyi ain di sini. Wa yu'adzibu. Cuba sebut wa yu'adzibu. Ayuh lagi. Wa yu'adzibu.
ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء Okey, ketepikan suara yang tadi tu tapi ain tu betul. Yang penting ain tu. Jangan wa yu'a terus masuk sini. Jangan bagi pengaruh mulut suara pada walaupun kita lepas sebut ya yang berbaris di depan kena munculkan mulut. Bila kita nak kembali pada ain, pekerjaan di sini. Suara di sini keluar Cuba sebut Setelah beritahu ain bila sebut lidah kita ni, permukaan lidah kita ni dia termasuk ke dalam sikit. Kalau tuan-tuan nampak dekat skrin kat rumah, tengok mulut saya betul-betul. Okey. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Cuma hati-hati yaghfiru liman yasha itu lepas tu uwa dulu. Tu saya kata jadi tergelincir sikit lah. Yang pertama yasha uwa, bukan ain lagi wa yu'adzibu wa yu'a. Yaghfiru liman yasha u'a dah jam wa dulu يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Okay. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Jadi yaghfiru dulu, dia mengampunkan siapa yang dikehendaki, liman yasha, wa yu'adzibu dan mengazab sesiapa yang dikehendaki. Biasa ayat yu'adzibu dulu, azab dulu baru ampun. Ayat ni lain sikit, ampun dulu baru azab. Jom baca tanpa melihat mushaf. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, begitulah sesi ulang kaji tajwid kita. Alhamdulillah, dapat panaskan suara, dapat baca Al-Quran, sebut huruf-huruf demi huruf itu. Moga-moga ada manfaatnya. Wallahu alam. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ada satu slot lagi ayat yang akan ditadabbur. Kembali selepas ini, My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهينا وارزقنا تلاوته. Mana keadaan dah kucar kacir perang Khandak ni kan, kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita mendalami 4 ayat daripada ayat yang ke-129 hingga 132 pada halaman 66 untuk sama-sama kita memahami bahawa Allah lah pemilik langit dan bumi dan Allah boleh buat apa sahaja, Allah menetapkan apa sahaja peraturan, dan dalam keadaan begitu Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan sentiasa memimpin seseorang itu untuk diampunkan. Wa yaghfiru liman yasha pada ayat 129. Dan jika kita tidak mendapat rahmat, pengarahan, hidayah daripada Allah, maka sudah tentunya kejahilan dan kezaliman kita itu akan menjemput azab yang amat besar. Dan ayat 130 sudah pun kita lihat sebentar tadi Ustaz ya. Di tengah-tengah ini cakap tentang riba sebagaimana dinyatakan oleh ulama tafsir, salah satunya dalam ayat 279 surah Al-Baqarah bercerita tentang riba ini Allah dan Rasul memerangi ya. Jadi bila Allah dan Rasul perang, sesiapa sahaja yang terlibat dengan riba bersedialah untuk dia diperangi dan dia tidak akan menang dan dia akan terbunuh. Itu dia punya kaitan daripada surah Al-Baqarah. Mengapa tiba-tiba muncul kat tengah ayat perang ini, sesiapa yang nak berperang jangan gunakan harta riba. Ya, siapa nak berjuang, nak berjaya, tuflihun, jangan guna harta riba. Dan ini adalah peringatan bukan kepada orang kafir Ustaz ya, bukan pada orang musuh. Allah beritahu kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Dan ditegaskan lagi oleh ayat 131 dan 132. Mari sama-sama kita baca agar kita jelas bahawa dalam berjuang ada teknik, formula yang perlu diberi perhatian daripada ayat-ayat ini. 131, 132 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, Alhamdulillah kita nak baca ayat 131, 132 juga ada soalan jugalah untuk Ustaz Fas. Biasa kita dengar ayat ke atas tu wattaqullah, banyaklah ayat wattaqullah. Pada ayat 131 ditulis wattaqunnar, dan takutlah kamu pada neraka. InsyaAllah kita minta Ustaz Fas berikan pencerahan kepada kita. Saya baca terlebih dahulu 2 ayat bukan 1 ayat, 2 ayat, 131 dan 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqun nar allati u'iddat واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-131 memberi peringatan yang lebih besar, ya. Kalau tadi Ustaz cakap tentang wattaqun nar, Ustaz, ya. Dalam muka surat 66 ini ada perkataan takwa pada ayat 125, bala intasbiru watattaqu. Kemudian dijelaskan lagi takwa ini apa untuk mendapat kemenangan, iaitu apabila Allah nyatakan pada ayat yang ke 130, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau orang itu tidak bertakwa, Ustaz, yang terlibat dengan riba ini kerana dia amat gelojoh, dia amat materialistik, keduniaan, Allah dia memang dah tak nampak dah. Yang dia nampak ialah apa? Fizikal. Maka peringatan bagi orang begini tak payah pakai Allah lagi dah, pakai api je. Ya, wattaqun nar. Orang begini ialah dia tak terkesan dah kalau cakap bertakwalah kepada Allah. Ya, ittaqillah, kan. Kalau setiap hari Jumaat bertakwalah pada Allah, bertakwa pada Allah diingatkan oleh khatib, dia masih lagi dia pinjaman dia tak ada refinance untuk jauh daripada riba, dia masih lagi terlibat dengan bisnes riba. Yang penting saya kaya, yang penting saya boleh bayar saya punya kereta besar saya. Maka orang begini hanya api sahaja yang boleh jadi peringatan. Dan kalau api pun tak boleh jadi peringatan, maka apa Allah cakap? Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Takwalah kepada ataupun takutlah kepada api neraka yang disiapkan kepada orang-orang kafir. Maksudnya awal Allah cakap ayat 130, orang beriman. Rupanya orang beriman boleh masuk sekali dengan orang kafir, tak? Kerana riba. Nak menceritakan betapa dahsyatnya dosa riba ini yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Dan kita perlu ingatkan pada ahli keluarga kita nak berjaya ni, kita nak berjaya di dunia, di akhirat. Tuflihun, falaha bukan sekadar berjaya di dunia. Di dunia kita nak berjaya, tapi bawa juga sampai akhirat. Tapi berjaga-jaga jangan sampai ada yang nak nak pergi buat Grab contohnya, nak beli motor, beli kat kedai apek, kena bayar yang bertambah-tambah riba tersebut, kan. Kita kena concern, kena prihatin perkara ini kerana kadang-kadang mereka bab duit ni dia mak ayah pun dia tak kisah, kan. Yang penting kamu ambil lah pinjaman nak belajar ke, dia kena bayar 2%, 3%, 5%, 5% pun kamu punya hal. Tapi bab keuangan adalah satu keprihatinan oleh pak-pak imam, oleh penceramah dan juga ibu ayah dalam rumah kerana kita nak berjaya. Jadi bagaimanakah kita nak berjaya? Allah ingatkan pada ayat 132, wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun, iaitu taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu mendapat kasih sayang daripada Allah SWT. Ibnu Ishaq dalam tafsir Tabari menyatakan ayat ini macam biasa, Ustaz, kan. Taatlah pada Allah dan Rasul agar kamu mendapat rahmat. Tapi sebenarnya ayat ini adalah kritik kepada sahabat yang lari daripada Jabal Ruman. Kena taat pada Allah, taat pada Rasul, tapi dia rasa macam ikut ketua ni tak penting kot, kan. Rasa macam bawah tu dah ada harta ghanimah, ya. Kita rasa macam dah menang ni. Nabi dah cakap jangan lari daripada tempat, ikut pada stesen masing-masing sampai diberi arahan. Tapi dia rasa macam alah, ketua tak apa, kita buat je. Ketua bukan tahu pun, dia tak nampak harta ghanimah kat bawah, nanti kami tak dapat. Kami bonus bukannya banyak, kan, gaji sikit. Perkara-perkara tersebut, logik-logik dalam diri untuk tidak mentaati ketua, akhirnya Allah kata, okey, sebenarnya kamu akan ditarik daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak mematuhi kepada Rasul. Rasul ini bukan sekadar Rasul, tapi dalam perang ini Nabi sebagai panglima ataupun ketua perang dalam organisasi, dalam rumah tangga, Ustaz, kan. Ada suami sebagai ketua, yang si cakap, malah suami saya pun buat dosa juga, kan, tak payah taatlah pada dia, saya buat keputusan sendiri. Ia akan mengangkat rahmat dari sebuah keluarga. Dan ini mesej besar dalam kita berjuang. Allah adalah Allah, tetapi Rasul itu adalah tokoh-tokoh otoriti dalam sesuatu organisasi. Selagi tidak menyalahi kepada Allah, ianya perlu ditaati. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, resolusi kita ialah ikhlas dalam bertaubat dan lakukan amal kebaikan. Yang kedua, tinggalkan amalan jahiliah dan jauhi muamalah riba sama sekali kerana kita tidak mahu masuk ke dalam azab neraka bersama dengan orang-orang kafir. Dan yang ketiga, tetap bersedekah dan menjaga diri serta keluarga daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati Allah dan mentaati kepada Rasul. Dan salah satu tanda mentaati Rasul itu kita akan dalami bersama pada hari esok, insya-Allah. Kita doa Allah pelihara kita. Sama Satir.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, terimakanlah amalan kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami taubat yang nasuha dan terimalah akan taubat-taubat kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami, maafkanlah salah silap kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam melakukan ibadat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkatilah harta-harta yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berkatilah akan semua rezeki yang kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mengutamakan yang halal, yang berkat ya Allah, dan berilah kebaikan kepada kami. Jauhkanlah kepada kami harta-harta, duit-duit yang haram. Jauhkanlah kami daripada cenderung perkara-perkara yang haram ya Allah, yang menyebabkan kami akan terhumban dalam kemurkaan ya Allah. Ya Allah, bila kepada kami dunia akhirat kebaikan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab neraka Jahannam ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan dunia hari akhirat ya Allah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Sama-sama kita mohon Allah berikan kejayaan sebenar-benarnya dengan kita menjauhi riba dan selalu berinfak. Salah satu platformnya di Tabung Gerakan Al-Quran, untuk sama-sama kita memperjuangkan Al-Quran sebagai salah satu kesungguhan kita taat pada Allah dan taat pada Rasul. Rasul jasadnya tidak ada, tetapi dari segi perjuangan dan juga apakah yang diperjuangkan itulah yang ingin kita sebarkan dalam Tabung Gerakan Al-Quran. InsyaAllah kita akan bertemu lagi kalau kita bercakap tentang taat pada Allah dan Rasul saatnya, macam mana yang mencapai standard taat yang diinginkan untuk kita berjaya sehingga ke syurga. Ayat 133 kita akan lihat pada hari esok dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين